the wisdom to distinguish the one from the other. You're not gonna make it without God. You need God. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Amir, pelajar ijazah sarjana muda sains kejurawatan UiTM Puncak Alam, pemegang kad matrik bernombor 2022648394. Pada semester ini, saya diberikan tugasan untuk subjek CTO 552, falsafah dan isu-isu semasa untuk mengkaji konsep ontologi iaitu kewujudan. Tajuk yang diberikan adalah sembahyang menurut agama Kristian. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan subtopik yang akan dipersembahkan dalam video presentation ini. Antara isi kandungan tajuk pembintangan saya adalah tujuan sembahyang menurut agama Kristian, kepada siapa sembahyang ditujukan dan juga mengapa ia disembah menurut agama Kristian. Sebelum itu, marilah kita membicarakan sedikit tentang asal-usul agama Kristian. Menurut Hasbullah Bakri 1990, sebagaimana yang diketahui umum, agama Kristian yang pada asalnya merupakan agama samawi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam menurut ajaran asal kitab Taurat. Namun, pada zaman Nabi Isa alaihissalam, penganutnya, kaum baginda yang terdiri daripada Bani Israel jauh menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit menurut agama Islam, manakala disalib menurut agama Kristian, kesetiaan kepada ajaran asal agama ini telah diseleweng dan dipercayai telah dipengaruhi oleh penganut Yahudi yang alim yang bernama Saint Paul. Agama Kristian mempercayai bahawa kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan mewakili Tuhan Bapa. Pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang memegang adat rasam yang tertentu wujud dalam agama Kristian. Mereka dipaparkan sebagai tiga aliran utama selama 2000 tahun yang dahulu, seperti agama Roman Katolik mengikut mazhab Roman Katolik, seterusnya Ortodoks yang terpecah kepada dua, Ortodoks Timur dan juga Ortodoks Timur Tengah, dan yang ketiga adalah Protestan. Protestan mempunyai pelbagai aliran seperti Anglican, Baptist, Mormon dan juga Seventh-day Adventist. Rentetan daripada pengaruh ini, terpecahlah penganut-penganut asal agama Kristian mengikut ajaran baru yang mempunyai ajaran-ajaran dan pengikut-pengikut yang berbeza. Kesemua agama ini menyembah Tuhan yang sama mengikut ajaran Saint Paul, seorang Yahudi yang pada asalnya merupakan musuh ketat Kristian dan para pengikutnya. Namun, setelah ajaran daripada Saint Paul diperkenalkan, Saint Paul dengan sekeras-kerasnya menceritakan tentang ajaran baru Kristian dan memperkenalkan konsep Trinity. Konsep Trinity juga akan diulas lebih lanjut dalam subtopik saya yang seterusnya. Perkara ini dibuktikan dalam Bible dalam keterangan di dalam naskah 2 Timotius 3 ayat 16 yang menyatakan bahawa ianya adalah inspirasi daripada Tuhan. Antara tradisi dan upacara sembahyang menurut agama Kristian ialah penyembahan ataupun dalam kata lain worship ataupun worship in Christianity. Aktiviti ini boleh dilakukan secara perseorangan ataupun berkumpulan menurut warna Christianity of Dummy. Konsep penyembahan dalam agama Kristian ini menerapkan aspek kehormatan terhadap gereja, di mana upacara penyembahan selalunya dilakukan di sana. Gereja juga dikatakan seperti keluarga Tuhan, maka penghormatan dan penyembahan dilakukan di gereja sama ada bersorangan maupun berkumpulan ataupun korporat. Tujuan sembahyang menurut agama Kristian adalah melupakan perintah Tuhan. Dalam kitab suci Bible Luke 4:8, ia dianggap taat dan setia. Dengan ini, menjadikan mereka hamba yang baik dan layak untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Menerusi sembahyang juga, ia merupakan cara berkomunikasi dengan Tuhan, iaitu dengan bercakap dari hati ke hati. Menurut Warna 2019, penganut-penganut agama Kristian mempercayai bahawa Tuhan akan membantu dan membimbing mereka ke arah lebih baik jika selalu berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Selain itu, tujuan sembahyang menurut agama Kristian juga menerapkan dan mempercayai bahawa ia mampu menjalinkan hubungan yang sihat dan secara langsung dengan Tuhan mereka, mendapatkan restu dan rahmat dalam kehidupan mereka juga. Ini dibuktikan dalam Bible Matthew 18 ayat 20.
Mereka juga mempercayai bahawa dosa akan diampunkan dan dilahirkan semula sebagai orang-orang yang suci. Dengan ini, penganut agama Kristian juga mempercayai dengan melakukan penyembahan ini, ia lebih kepada membina hubungan antara manusia dengan Tuhan secara langsung tanpa tapisan. Dengan ini, kehidupan mereka bakal ditentukan melalui proses mencipta hubungan itu sendiri. Mereka percaya dalam mencipta hubungan dengan Tuhan akan terjadinya secara intim dan tidak melibatkan sains. Dengan bersembahyang juga, mereka percaya bahawa segala dosa mereka akan diampunkan dan dilahirkan sebagai orang yang suci. Semakin dekat seseorang itu dengan Tuhan mereka, semakin suci diri mereka dalam pandangan agama mereka sendiri. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kepada siapa sembahyang ini ditujukan dalam agama Kristian. Sebagaimana yang saya dikatakan di awal pembentangan tadi, Saint Paul telah menunjukkan dan menerapkan ajaran baru iaitu konsep Trinity. Konsep Trinity ini menyembah 3 jenis Tuhan, iaitu Tuhan Bapa, God Father, Roh Kudus, Holy Spirit dan Tuhan Anak, Jesus Christ. Namun begitu, agama Kristian menerapkan ini adalah agama monoteism, di mana dengan penyembahan dilakukan kepada 3 elemen ini, ia masih lagi menjadi satu, iaitu mengabdikan diri mereka kepada Tuhan yang satu. Dalam tajuk ini, agama Kristian merungkai tentang subjek untuk disembah kepada siapa sembahyang ini ditujukan. Mendasarkan konsep doktrin Trinity yang diperkenalkan oleh Saint Paul, akidah penganut Kristian berpegang dengan kepercayaan ketiga-tiga elemen ini yang menggambarkan kesucian, keintelektualan, kasih sayang dan juga kecintaan. Menurut Ludwig Feuerbach, penganut agama Kristian menyalurkan semua kehidupan mereka kepada satu Tuhan dengan meyakini konsep doktrin Trinity yang juga merupakan akidah kepada penganut agama ini. Konsep Trinity menerapkan konsep kepercayaan kepada 3 elemen bertujuan menghapuskan dosa warisan. Gabungan ini menjadikan Kristian sebagai monoteism. Doktrin Trinity sememangnya sebagai pegangan akidah dalam penganut agama Kristian ini. Ia merupakan titik tolak kepada wujudnya doktrin-doktrin lain dalam agama Kristian. Secara praktikal, upacara penyembahan ataupun worship ini mahu upacara keagamaan lain diasaskan melalui kepercayaan dosa warisan ini. Kepada siapa sembahyang ditujukan menurut agama Kristian? Menurut doktrin Trinity Saint Paul, elemen opnum pertama adalah Tuhan Bapa, iaitu God Father. God Father dipercayai sebagai seorang pencipta, penjaga dan juga petunjuk kepada alam. Dalam agama Kristian ini, mereka mempercayai bahawa Tuhan Bapa juga bertindak sebagai penjaga keamanan. Menurut kitab suci New Testament, Epistle of Paul, Romans 15.13, Romans 16.22, kepercayaan mereka definisi keamanan ini dibuktikan melalui kelahiran anak Tuhan iaitu Jesus sebagai penyelamat dan penebus dosa yang dilakukan oleh Adam dan Eve menurut kepercayaan mereka. Tuhan Bapa dengan ini mengutuskan Tuhan Anak untuk disalib dan membuktikan kasih sayang Tuhan kepada para penganut agama ini. Bukti kasih sayang kepada penyembah ini kerana dosa warisan Adam dan Eve akan dihapuskan dan mereka dilahirkan semula sebagai orang yang suci. Opnum kedua iaitu Tuhan Anak, iaitu Jesus Christ. Jesus Christ adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia. Jesus Christ juga dikenali sebagai Messiah dan Savior yang mengorbankan dirinya di tiang salib untuk menghapuskan dosa-dosa warisan penganut agama Kristian. Menurut Khadijah Hambali 1993, Messiah ataupun Savior dilahirkan oleh seorang anak dara sunti yang bernama Mary yang tersedia oleh Tuhan Bapa. Jesus Christ juga dipercayai dijaga oleh Roh Kudus iaitu Holy Spirit sepanjang kelahirannya. Hubungan antara Mary dan Jesus dianggap sebagai kasih sayang antara manusia dan manusia, manakala hubungan kuat antara Tuhan Bapa dan Jesus dianggap sebagai kasih sayang Tuhan dan manusia. Opnum ketiga dalam ajaran agama Kristian adalah Roh Kudus iaitu Holy Spirit. Holy Spirit dicerminkan sebagai pembersih jiwa
untuk membimbing dan menjadi penunjuk di gereja-gereja. Ia digambarkan sebagai angin puting beliung yang menjadi simbol kekuatan. Ini dibuktikan dalam kitab suci Bible New Testament Acts 2 nisbah 1 hingga 4. Kepercayaan mereka akan kuat terhadap Tuhan di hari pengadilan, di mana Holy Spirit akan meresapi jiwa dan badan mereka, terutamanya semasa upacara pembaptisan. Sekiranya penganut agama Kristian tidak menyembah ataupun meyakini salah satu daripada elemen ini, mereka tidak akan memperoleh hidup yang aman dan bakal menghadapi kesukaran sewaktu bertemu dengan Tuhan mereka kelak. Angin puting beliung ini juga dikatakan simbol kekuatan yang menjaga Jesus Christ sepanjang kelahirannya dan ketaatannya terhadap Tuhan Bapa. Penganut-penganut agama Kristian mempercayai bahawa setiap umat manusia di dunia ini dihubungkan dengan Tuhan melalui kepercayaan mereka kepada Jesus Christ yang merupakan penyelamat mereka daripada terus memikul dosa warisan. Mereka juga menjalinkan hubungan yang erat dengan Tuhan sebagaimana hubungan Tuhan Anak dan Tuhan Bapa melalui kepercayaan tersebut. Saya akan merungkai mengapa elemen-elemen ini disembah dan diterangkan dengan lebih lanjut. Menurut kepercayaan mereka, untuk menghadapi hari pengadilan kelak, mereka harus mempunyai bekalan. Bekalan yang dimaksudkan adalah hubungan dan kasih sayang yang telah dibina dengan Tuhan mereka melalui upacara penyembahan ini. Apabila beriman dengan Tuhan Anak, iaitu Jesus, mereka percaya bahawa kasih sayang itu akan diperolehi daripada Tuhan Bapa juga, asbab kerana Tuhan Bapa yang mengutus Tuhan Anak untuk menjadi penyelamat mereka. Keyakinan mereka kepada Tuhan ini membuktikan keimanan mereka dengan bimbingan Roh Kudus. Oleh yang demikian, mereka percaya kehidupan penganut agama Kristian akan lebih terjamin di dunia dan di hari kemudian nanti. Dan mereka juga percaya, menurut The Holy Bible New Testament, John 4 nisbah ayat 7 hingga 21, mereka akan hidup kekal abadi dan selamat bersama Tuhan mereka. Mengapa mereka menyembah tiga elemen ini juga? Ia kerana mereka mempercayai kehidupan mereka akan lebih terjamin dan bahagia di atas dunia, selain membuktikan keimanan kepada mereka, iaitu kepercayaan kepada Tuhan ini digambarkan melalui pelaksananya yang telah dipilih memikul tugas berat, iaitu penebus dosa warisan dan pembersih jiwa. Melalui kepercayaan kedua makhluk ini akan mendekatkan penganutnya kepada Tuhan yang satu, kerana elemen Trinity ini adalah satu-satunya kaedah untuk penganut agama Kristian mendekatkan diri mereka kepada Tuhan yang satu dan terus hidup kekal abadi bersama Tuhan di hari kemudian nanti. Melalui penyembahan ini juga, para penganut Kristian percaya dengan merendah diri dan menyerahkan diri dan jiwa raga mereka akan diberikan ganjaran oleh Tuhan kelak. Ini dibuktikan melalui Bible Matthew 2 ayat 11 yang berbunyi, "The wise men came into the house and saw the young child with Mary, his mother, and they fell and worshipped him. Opening their treasures, they offered him two gifts, gold, frankincense, and myrrh." Kesimpulannya, Kristian ialah agama yang telah diberi wajah baru dan pengisian yang baru dan berbeza dengan ajaran yang asal. Mereka percaya akan doktrin Trinity berhubung kait antara satu sama lain. Ia juga berteraskan konsep kelahiran suci dan dosa warisan yang dihapuskan melalui penyembahan Trinity. Di mana melalui penyembahan Trinity ini, para penganut Kristian percaya dengan merendah diri dan menyerahkan diri dan jiwa raga mereka diberikan ganjaran. Sembahyang menurut agama Kristian kemudiannya menjurus kepada aktiviti mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Mereka mempercayai Tuhan itu satu, tapi berlandaskan doktrin Trinity, mereka mempercayai hubung kait antara tiga elemen ini menjaminkan kesenangan dan keamanan di dunia dan hari pengadilan untuk mereka kelak. Justru, saya boleh simpulkan di sini bahawa setiap amalan sembahyang dan penyembahan mengikut agama-agama yang berbeza ini dipengaruhi oleh ajaran agama seseorang individu itu sendiri. Konsep sembahyang dalam agama Kristian mempercayai kewujudan Tuhan yang layak mereka sembah. Namun begitu, konsep ontologi Tuhan yang diterapkan adalah berbeza daripada kefahaman agama-agama lain dalam dunia ini. Sekian, terima kasih.